Saya Nasasabila binti Ahmad Faris daripada kumpulan IC110 3DA. Nombor matrik saya 2019-440496. Saya Nasasabila akan menerangkan maksud ekonomi Islam kepada anda semua. Jadi, jom, nak tahu tak apa makna ekonomi Islam sebenarnya? Jadi jika anda semua ingin tahu, makna ekonomi sebenarnya berasal daripada bahasa Yunani tau, iaitu oikos dan nomos. Oikos ini bermakna rumah tangga dan nomos bermakna mengatur. Jadi bila kita dah tahu makna dari segi bahasa ekonomi, kita nak tahu dari segi istilah pula kan? Jadi ekonomi dari segi istilah ialah salah satu cabang ilmu sosial yang khusus dalam mempelajari tingkah laku manusia atau segolongan masyarakat dalam usahanya untuk memenuhi keperluan yang relatif dan tidak terbatas dengan sesuatu keperluan yang penting. Baiklah, jadi kita dah tahu apa makna dari segi bahasa ekonomi, dari segi istilah. Ini kita nak masuk kepada ekonomi Islam. Kita masuk sikit dalam Islam, okey? Ekonomi Islam adalah salah satu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, menganalisa dan akhirnya menyelesaikan masalah-masalah ekonomi dengan cara-cara yang berlandaskan Islam, iaitu berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Seterusnya, saya akan ambil pandangan daripada ahli-ahli ekonomi dan pakar-pakar Islam, pendapat mereka dalam maksud sebenar ekonomi Islam ini. Yang pertama adalah SM Hasanul Zaman. Beliau mendefinisikan ekonomi Islam ini dengan pengetahuan dan aplikasi ajaran dan aturan syariah. Yang kedua, Khursyid Ahmad. Beliau mendefinisikan ekonomi syariah ini adalah suatu upaya sistematik untuk mencuba memahami permasalahan tersebut dari sudut pandangan Islam. Apa-apa masalah ekonomi negara ke apa ke, semua nak selesaikan, semua ikut Islam. Dan yang ketiga, daripada Munawar Iqbal, beliau mendefinisikan ekonomi Islam ini dengan sebuah disiplin ilmu yang menjadi cabang dan syariat Islam. Al-Quran dan Al-Hadis merupakan sumber rujukan untuk menilai teori-teori baharu berdasarkan ajaran ekonomi syariah. Jadi, kalau korang nak tahu, ada beza tau ilmu ekonomi Islam dan sistem ekonomi Islam. Ilmu ekonomi Islam ni adalah suatu kajian yang sentiasa memperhatikan tanda-tanda metodologi ilmiah. Manakala sistem ekonomi Islam, keharusan dalam kehidupan seorang Muslim yang berupaya untuk melaksanakan ajaran Islam dalam aktiviti. Maknanya dalam setiap individu Muslim, dalam kehidupan seharian mereka menerapkan cara-cara Islam dan apa-apa yang mereka lakukan semuanya berlandaskan Islam dari segi ekonomi, dari segi pelbagai bidang. Bisikan itu saja maksud ekonomi Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Alia Binti Mazlan daripada kelas IC 110-3DA. Nombor matrik saya 2019-2028-72. Saya berasal daripada Selangor, Darul Ihsan. Okey, seterusnya faktor perkembangan ekonomi Islam. Okey, ekonomi Islam ni dia berkembang sebab yang pertama dia menjalankan sesuatu perkara berdasarkan sesuai dengan syariah. Kiranya apa yang diorang buat semua berpandukan kepada syariah. Okey, yang kedua, diorang menggunakan prinsip bahawa manusia saling tolong menolong dan saling beri memberi. Bila orang yang susah, diorang tolong. Bila diorang rasa diorang mampu, diorang beri pertolongan kepada orang yang memerlukan. Okey, seterusnya ekonomi Islam ni sebab dia ikut syariah Islam, dia mengharamkan riba dalam jual beli. So, ramailah tertarik dengan ekonomi Islam sebab riba ni kan dia macam menindas orang. So, bila ekonomi Islam tak buat benda tu, orang macam, ini satu benda yang bagus. So, diorang nak cuba ekonomi Islam. Diorang tertarik dengan ekonomi Islam sebab beza daripada sistem ekonomi yang lain. Okey, seterusnya, ekonomi Islam juga melarang menjalankan perniagaan yang merugikan pihak lain. Sebenarnya macam judi kan. Judi kan dia macam seorang je menang, masa semua duit pergi kat dia. Itu macam menindas orang lain. Kiranya orang lain tak dapat, dia seorang je dapat. Benda ni diharamkan dalam ekonomi Islam. Seterusnya, tidak memutuskan perihal dunia dan akhirat. Kiranya tak adalah cari ekonomi Islam ni taklah semata-mata untuk kesenangan di dunia, tapi dia memandang ke akhirat juga. Sebab itulah adanya zakat.
Okey. Negara yang menggunakan ekonomi Islam juga dia mengatur masalah ekonomi rakyat. Contohnya macam negara kita kan guna ekonomi Islam. So diorang menolong rakyat macam BRIN kan, bagi duit kepada rakyat. Kiranya dia membantu rakyat. Okey, seterusnya kita pergi kepada perkembangan ekonomi Islam di Asia. Saya ambil Asia sebab di dunia besar sangat. So kita ambil Asia, kita ambil Malaysia, iaitu negara kita sendiri, Singapura dan Brunei Darussalam. Okey, perkembangan Islam di Malaysia kita dapat lihat bila Malaysia mula menubuhkan lembaga tabung haji. Okey, siapa tak tahu lembaga tabung haji? Semua orang tahu. Okey, terus sekali, Malaysia juga mendirikan bank berdasarkan syariah Islam. Kiranya diorang, sebab ekonomi Islam kan, so diorang follow lah syariah Islam. Bila diorang nak buat ekonomi Islam, diorang kena follow syariah Islam. Diorang tak boleh ikut sistem konvensional. Okey, yang ketiga, mengeluarkan Government Investment Certificate berdasarkan syariah Islam. Benda ini dibuat oleh Akta Pelaburan Kerajaan 1983. Okey, seterusnya Malaysia juga mendirikan bank ekonomi Islam yang kedua, iaitu Bank Muamalat. Dan akhirnya Malaysia menjadi satu negara yang merupakan pusat kewangan Islam sebab digunakan ekonomi Islam dan agama rasmi negaranya juga ialah agama Islam. Okey, seterusnya perkembangan Islam di Singapura. Okey, diorang dimulakan dengan ekonomi Islam dekat Singapura ni. Diorang bermula dengan pembukaan Islamic window pada bank tertentu. Tak semua bank pun, tapi adalah bank-bank yang tertentu. Okey, seterusnya mereka diberi kemudahan oleh Monetary Authority of Singapore ataupun singkatan dia MAS untuk mendirikan Islamic Bank of Asia dekat Singapura. Jadi bila diorang dapat persetujuan MAS ni, diorang pun mulalah dirikan Islamic Bank of Asia berdasarkan ekonomi Islam. Okey, dan akhir sekali dekat Singapura juga bank konvensional pun diorang gunakan syariah Islam. Kiranya ada bank yang menggunakan syariah Islam. Maksudnya bank konvensional ni dia dicampur lah, ada yang syariah untuk syariah Islam, ada yang bank konvensional sahaja. Tapi dia dirikan syariah Islam dalam bank diorang. Macam tu. Okey, akhir sekali adalah perkembangan semasa ekonomi Islam di Brunei. Okey, Brunei Darussalam. Okey, diorang tubuhkan perbankan yang berdasarkan syariah Islam, iaitu Islamic Bank of Brunei atau singkatan dia IBB, dan Tabung Amanah Islam Brunei atau singkatan dia TAIB, Taib. Kiranya diorang mulakan ekonomi Islam dekat sana dengan cipta dua bank ni. Okey, lepas tu bank Islam, dua-dua bank Islam ni menjadi satu institusi. Dua-dua kiranya bergabung lah dekat bawah Bank Islam Brunei Darussalam BHD, singkatan dia BIBD. Okey, bila diorang dah bergabung, daripada aset yang sebelum ni diorang miliki, diorang telah memperoleh keuntungan yang banyak sebanyak 770 juta. Islam diorang meningkat sejak terciptanya dua bank ni. Macam tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Nur Umairah Batisha binti Syamsul Kamal dari kelas IC 1103DA. ID pelajar saya ialah 201944042. Hari ini saya akan membincangkan tentang kesan perkembangan ekonomi Islam. Isi saya yang pertama ialah kemiskinan. Apa itu kemiskinan? Di sudut makroekonomi, kemiskinan adalah hasil dari pengagihan kekayaan negara yang tidak sama rata. Antara strategi yang perlu ditekankan ialah menghulurkan bantuan seperti zakat bagi menampung kos hidup dan menanggung rakyat yang tidak mampu. Falsafahnya adalah mudah. Zakat adalah satu perkongsian, mengambil harta daripada golongan kaya dan berada untuk diberikan kepada yang miskin dan memerlukan. Falsafah zakat juga menggambarkan keseimbangan sosial dalam Islam. Semakin kaya sesebuah masyarakat, semakin meningkat kutipan zakat. Semakin meningkat kutipan zakat, maka semakin terbela golongan asnaf-asnaf yang memerlukan zakat. Kesan zakat sebagai alat dasar fiskal dalam Islam dapat dilihat dengan wang zakat yang diagihkan itu untuk membeli barang-barang keperluan asas. Dengan peningkatan dalam kuasa beli boleh membantu menjana ekonomi negara Malaysia. Yang kedua ialah inflasi. Apa itu inflasi? Inflasi maksud suatu gejala atau keadaan kenaikan harga barang yang terus-menerus dan bersifat umum. Dalam istilah Arab, Jarwah Al-Sabit mentarifkan inflasi sebagai bertambahnya permintaan wang terhadap penawaran barang dengan pertambahan yang tidak terduga. Menurut Manan pula, kenaikan dalam tingkat harga umum yang biasanya diakibatkan oleh pertambahan dalam permintaan. Menurut Profesor Pigo, inflasi wujud apabila pendapatan wang bertambah melebihi kadar aktiviti yang menghasilkan pendapatan, dan ini mengakibatkan kenaikan harga. Secara ringkasnya, peningkatan tingkat harga umum secara berterusan ditarifkan dengan inflasi. Kesan buruk inflasi yang dapat kita lihat ialah melemahkan semangat menabung dan melabur. Tahap keinginan atau minat untuk menyimpan yang rendah, bermaksud bahawa lebih ramai orang yang berfikiran lebih baik menyimpannya sendiri atau menggunakannya untuk pelbagai tujuan penggunaan. Tahap minat seseorang untuk melabur juga berkurang disebabkan kos pelaburan yang terus menaik. Penyelesaian terhadap masalah ini ialah sistem perbankan Islam mengeluarkan polisi diskaun, iaitu dengan meningkatkan kadar faedah.
Melalui inisiatif ini, orang ramai akan terdorong untuk melakukan penyimpanan yang banyak. Oleh itu, nilai inflasi dan peredaran jumlah wang dapat dikurangkan atau diatasi dengan baik. Sekian sahaja pembincangan saya hari ini. Sekian, terima kasih.